kasih pengurusi, saya rasa soalan tu straightforward, sudah terang lagi bersuluk ya. Kalau misalkan tak mengikut syarat tu memang tak boleh lah jawapan dia kan. Tapi walau bagaimanapun bila kita letakkan apabila orang membuat penghubungan tanpa ikatan yang sah, sebab itulah dia nakkan perhatian. Dia kata Ustaz cakap itulah yang apa yang dikisahkan oleh mungkin pantun lama-lama kan, bila dia dapat perhatian, dia kata dia bagi pantun, tanam pisang rapat-rapat biar senang buyuh berlari, ku pinang-pinang pinang tak dapat, pujuk-pujuk bawa lari ya. Lepas tu yang perempuan cepat balas, nasi lemak buah bidara sayang selasih hamba turutkan, hilang mak hilang saudara kerana kasih hamba turutkan, tu lagi kelompok tu Ustaz di situ. Jadi itu sebab apa dia ada perhatian. Betul, saya sangat setuju tentang itu. Kadang-kadang bukan apa pun mat bangla pun boleh bawa lari anak dara kita tau. Sebab apa? Diberikan perhatian tak dapat. Dan tidak bukan kata orang Melayu, lelaki Melayu tak bagi perhatian kat dia, tak. Maksudnya perhatian kurang iaitu adalah kurang perhatian dalam keluarga. Mungkin tidak dikisahkan, tidak diindahkan. Antara benda yang sangat penting bila dalam keluarga itu adalah macam tadi itulah. Saya sangat terharu dengan cerita kisah anak yang tidak didengarkan atau dia bercakap orang tak dengar. Sebab tu satu pengajaran untuk kita bila anak kecil, walaupun kecil, dia cakap tak, dia tak faham, tak apa kita dengar. Tunjukkan kita mendengar dan kita berempati. Cepat-cepatlah kahwin. Itu je cadangan dan persarangan kita saya Allah alam. Untuk adik-adik yang ke depan, apa nasihat terakhir dan doktor nak berikan kepada mereka semua ni? Bila balik nanti, that is the message yang diorang boleh sampaikan kepada kawan-kawan lain, insyaAllah. Jika hilang agama, maka hilanglah cinta. Itu nasihat dia. Kalau kita ada harapan pasang dan sebagainya, kita percaya kerana agama dia. Kalau hilang agama, hilanglah cinta kita. Kita kena letak sen yang begitu. Dan insyaAllah apabila untuk adik-adik terutama sekali dan untuk mereka yang telah berkahwin, cinta tu perlu dipupuk. Tak boleh dibiar layu begitu. Perlu dipupuk. Dan cara nak pupuk tu macam-macam. Macam-macam perlu dipupuk. Untuk orang yang dah berkahwin, yang memang dah ada abang kat rumah, berilah perhatian. Kadang-kadang perhatian tu, ada orang dia perhatian dia nak busukkan baju tapi ada orang dia tak, dia lain perhatian dia. Dan bila orang yang dah berkahwin ni, dia tahu perhatian dia macam mana. Signal dia pun dah tahu. Cukup. Kadang-kadang dia riak pun kita dah tahu macam mana, apakah bentuk perhatian, nak makan ke, nak apa ke dan sebagainya. Tapi yang paling bagusnya adalah kita berterus terang, tak payahlah kita gaduh masuk dalam grup usaha segera, penting juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai pesan, bukanlah nasihat tapi perkongsian, kerana saya juga memerlukan apa yang saya cakap ni. Kita berbalik kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat itu bahawa cinta ini ada 3 peringkat. Yang pertama ialah sakinah, yang kedua adalah mawaddah, dan yang ketiga adalah rahmah. Secara ringkas, sakinah itu ialah peaceful love, cinta yang damai, yang hanya diperolehi dari jalan yang halal. Kalau nak bercinta dengan cara yang tidak halal, hati kecil tidak dapat menipu bahawa resah mengenangkan dosa. So bila kita berkahwin dan kita mendapat terus rasa tenang, aku terima nikahnya, rasa tenang, tak percaya cubalah. Jangan cuba buat betul lah, itu cuba pula kan Maknanya bila aku terima nikahnya terus rasa tenang. Tenang tu apa dia? Sakinah. Dan untuk dapat sakinah, dengan cara berkapal ke, cinta antar-anti ke, apa ke dan sebagainya, semua tak boleh. Kerana ia eksklusif diberikan oleh Allah melalui cinta yang diambil melalui jalan yang halal. Macam mana nak ambil cinta daripada jalan yang halal? Saya ringkaskan sahaja. Orang yang nak bercinta dengan cara yang tidak halal, dia tak boleh buat apa-apa. Tetapi saya yakin orang yang nak cinta yang halal, mereka ni ialah orang yang baik-baik. Dan orang yang baik-baik ialah orang yang berjemaah. Maka kalau nak jadi orang baik, anda mesti berjemaah.
Jemaah yang mana-mana lah. Himpunan manusia yang berhimpun untuk tolong agama Allah SWT. Sebab apa? Bila kita berada dalam sebuah jemaah, kita akan dibantu untuk mencari cinta pada jalan yang halal. Ada orang tolong, ada orang bagi paluan, ada orang bagi, ditafsirkan oleh para ulama sebagai al-hubbuz zaid, cinta yang bertambah. Maknanya cinta yang bertambah dari semasa ke semasa, hasil kejayaan suami dan isteri menyelesaikan cabaran-cabaran dalam rumah tangga. So kalau ada orang kata, kalau kahwin ni rumah tangga yang bahagia ialah rumah tangga yang suami isteri tak pernah bergaduh. Minta maaf, yang itu planet Pluto punya cerita. Planet bumi tak ada. Planet bumi semua suami dengan isteri gaduh. Termasuklah Nabi SAW. Dalam satu peristiwa, seorang perempuan yang datang daripada Mekah jumpa dengan Nabi SAW. Jadi Nabi kata, kamu ni siapa? Sebab Rasulullah tak berapa kenal dengan dia. Hadis ni ada dalam Al-Mustadrak ala Sahihain oleh Al-Hakim, hadis yang sahih. Jadi perempuan ni kata, oh aku ni Jasamah Maziniyah. Jasamah tu maksudnya si gemuk. Aku ni Maziniyah, si gemuk tu. Maksudnya dulu aku kurus, sekarang aku dah gemuk, sebab tu aku tak kenal kamu. Sebab tu kamu tak kenal aku. Maksudnya begitulah dia nak beritahu pada Nabi. Makan. Boleh hidup. Oh sedapnya. Okey, kenyang. Ya. Okey, rehat. Langsung orang. Jom mari kita makan tengah hari ni. Sampai sotong lagi. Alamak, second round bestnya. Tadi tak puas makan. Makan lagi. Bertukar makan sekarang. Jom mari makan. Dinner ni, lepas dinner kan kita sembang sikit. Oh, sampai sotong lagi. Alright, apa, makan lagi. Tidur. Pagi esok breakfast. Nasi goreng, sampai sotong lauknya. Sampai sotong lagi. Okey, makan, boleh makan. Bertukar sotong kan? Marilah jemput makan yang nak ajak makan. Sampai sotong lagi. Ustaz, ada tak kedai mamak kat sini kan? Mudah cari kedai mamak. Kenapa? Sedap macam mana pun sampai sotong 4 kali dia boleh makan. Kali kelima tu dah termuntah dah. Jadi maksud saya, nikmat dunia ni, jangan nikmat itu ialah nikmat yang tak berjaya menyampaikan kepada nikmat akhirat. Sebab nikmat yang betul, nikmat akhirat ni kat sana. Sebab itulah di sini berjuanglah untuk mendapatkan baiti jannati, supaya di akhirat nanti kita dapat jannati tu jadi baiti kita, insya-Allah ya. Jadi yang kedua tadi, nikah gantung itu diharuskan. Nabi SAW berkahwinan dengan Sayyidatina Aisyah, maknanya berkahwinnya awal, tetapi bersamanya dilewatkan sedikit atas faktor-faktor keperluan, tetapi janganlah dilakukan tanpa apa-apa sebab ya, maknanya saja-saja. Sebab rupa-rupanya dalam adat-adat masyarakat kita banyak juga benda yang pelik. Tadi doktor dah sebut sikit ya, yang saya jumpa juga ada di setengah-setengah tempat, di setengah-setengah kampung. Malahnya pengantin perempuan tu ada pula seorang makcik tua yang duduk temankan dia, tak membenarkan suami itu mendekati isterinya selepas kahwin. So cabaran ni macam mana nak get rid kan makcik tua ni kan. Ada pula jenis macam tu. Yang tol-tol tu biasalah kan. Yang jenis-jenis macam ni. Jadi dalam masyarakat kita banyak adat yang tak betul ni, yang saya rasa kita kena secara bijaksana menangkisnya. Tetapi nikah gantung atas faktor-faktor jururawat ataupun guru kena pergi KPLI setahun ke apa ke sebagainya itu, yang itu rancanglah dengan baik insya-Allah. Pada saya, kita harus berpegang bahawa asas perkahwinan ialah suami dengan isteri duduk sama-sama. So siapa-siapa yang terpaksa berpisah atas apa-apa faktor, tak apa, tetapi mesti berusaha untuk segera kembali duduk bersama, kerana itulah sebenarnya definisi default untuk sebuah perkahwinan. Wallahu a'lam. Terima kasih atas penganjuran program, dan ada rezeki insya-Allah.